Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah ma sya Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulubi bitarin amin. Kitab itu pakai muka surat 32. Soal: apa erti percaya dengan qadar? Jawabnya, wajib atas kita i'tiqad tiap-tiap suatu perkara yang berlaku, sama ada baiknya atau jahatnya, sekaliannya itu dengan takdir Allah Ta'ala belaka. Yakni Allah jua buat beri jadinya tiap-tiap perkara itu, tiada bersekutu dengan sesiapa. Maka barang siapa i'tiqad atau berkata pada apa-apa perkara yang berlaku, ia kata bukan dengan takdir Allah, nescaya jadi kafir murtad orang itu. Auzubillah min dzalik. Kerana menafikan satu rukun iman dan menafikan wahdaniyah Allah Ta'ala pada af'al. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata masih memberikan kelangsungan hayat untuk kita wujud atas muka bumi ini. Alhamdulillah, syukur kita dapat Islam sejak lahir lagi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia yang takdirkan kita lahir daripada mak ayah kita yang Islam. Dengan sebab itu kita dihukumkan Islam sejak kecil lagi. Alhamdulillah, limpah kurnia Allah Ta'ala jua. Kita dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, persekitaran memudahkan kita untuk hidup dengan melaksanakan dan tata cara hidup cara Islam. Alhamdulillah, diberi pula kepada kita keinginan, kehendak untuk mempelajari agama Islam, khasnya mengenal Allah Ta'ala, supaya sentiasa mentauhid Allah Ta'ala, mengasakan Allah Ta'ala, zikir ke Allah Ta'ala, sentiasa rojok pada Allah Ta'ala, ingat ke Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kehendak, keinginan untuk terus nak belajar, mengaji, dan untuk mencontohi dan menjunjung suruhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang talabul ilmi faridah ala kulli muslim, yang menuntut ilmu pula minal mahdi ila lahdi. Alhamdulillah, diberi kita keminat, kesungguhan, ahaloba, cinta, seronok duduk majlis ilmu. Yang ni adalah tanda-tanda Allah Ta'ala kasih ke kita, diberi nikmat khas kat kita yang ramai orang lain tak dapat nikmat ni. Alhamdulillah, dia masih memberikan limpah kurnia dia, limpah kurnia kepada kita. Nak terhitung tak terbilang kita. Wajib atas kita mengasakan dia, mentauhidkan dia, sedarkan semua nikmat ni datang daripada dia. Itu je kerja kita kan. Besar sekali peranan kita sekalian sebagai hamba Allah Ta'ala ni. Nisbah taat yang kita dah buat satu, bahkan lebih besar daripada itu adalah akidah kita. Macam mana sedar kita ke Allah Ta'ala,
faham kita ke Allah Ta'ala yang kita ni takkan boleh ada sehingga ke situasi ini, saat ini, kondisi ini, melainkan semua adalah taufik hidayat dia, semua limpah kurnia dia. Nampak rupa macam makhluk ada sesuatu, tapi semua datang pada dia. Dengan kita faham, kenal dan dapat yakin sungguh kita ni semua datang daripada dia. Dialah menentu kita azali lagi, sebelum ada kita diwujudkan pun dah tetap pada ilmu Allah Ta'ala, iradah Allah Ta'ala. Yang ni dia cuma nak laksanakan je. Cuma kat kita, diberi kat kita macam-macam panca indera, kelebihan, kepandaian, kecerdikan. Walaupun begitu, kurniaan itu tak kena gayanya. Kalau tak ambil atas tunjuk ajar Nabi Rasul, tak mengembalikan kita untuk menjadi hamba kepada Allah Ta'ala, menjadi dan merasai, menghayati kita ni makhluk Allah Ta'ala. Kita ni adalah natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Kita ni adalah semata-mata limpah kurnia Allah Ta'ala. Tanpa belajar ilmu tauhid, tak dapat kita nikmat tu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayat kita diberi pada kita untuk faham pelajaran ni, faham tauhid, kenal Allah Ta'ala, dan sentiasa mengiktiraf, mengakui kita ni makhluk. Kita ni fakir ke Allah Ta'ala. Makin hari, makin mengaji, makin iman ni digilap, digosok, dicahayakan, disinarkan, disanubari, disinar cahayakan, digemerlapkan, di apa seumpama tu bahasanya. Dan cara dia ialah dengan mengaji, belajar, berguru, mendengar, muhasabah, zikir, fikir. Dan kalau ada kesilapan, istighfar, rujuk balik pada Allah Ta'ala, mohon diampun dosa, mohon diberikan kita limpah kurnia, mohon diberikan kita minat dan rasa cinta khasnya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berselawat salam atas dia. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, banyak sungguh nikmat diberi. InsyaAllah kita nak sambung. Kalau nisbah rukun iman ni rukun iman terakhir lah. Kita bicara daripada kitab ni, kitab Baku Iman ni, itulah mengenai beriman qada qadar. Soal, apa erti percaya dengan qadar? Bahasa kita sebut takdir. Apa erti dia? Kalian bab memahami takdir ni sebenarnya dialah seolah-olah kita balik belajar bab ketuhanan yang kita dah belajar dulu. Cuma ketuhanan skop dia besar. Yang kita dah belajar ni bab takdir ni dia khas dalam bab ilmu Allah Ta'ala, iradah Allah Ta'ala, kudrat Allah Ta'ala. Khas bicara situ. Yang itulah bicara bab takdir. Dan bila ada takdir, satu lagi yang tak dapat dipisahkan, qada. Kita selalu sebut qada qadar. Yang ini disebut qadar. Bahasa lain qadar, takdir. Jadi memahami bab takdir ni, qada qadar ni, dia sebenarnya balik kepada apa kita dah belajar dalam bab ketuhanan dulu. Beriman balik ataupun refreshkan iman kita kepada Allah Ta'ala mengenai ilmu Allah Ta'ala, iradah Allah Ta'ala dan perbuatan dia. Supaya kita benar-benar boleh hidup sebagai seorang hamba, dan insya-Allah dengan apa dia sebut nanti ni, apatah lagi dengan tunjuk ajar yang telah disebut oleh para ulama kita, macam mana dengan beriman qada qadar ni kita nak melalui kehidupan ni, kita tak tahu apa yang ditakdir kat kita, tapi diberi kat kita panduan. Kewajipan kita pula mesti ikut apa yang anda cari, ikut tuntut apa yang memberi manfaat. Diperintah kat kita untuk hindar, jauhkan, tinggal benda yang memberi mudarat. Umum CPA dia macam tu. Itu tanggungjawab kat kita. Allah dibekalkan kederat dia, anugerah kat kita, diberi kita quwwah. Quwwah demi quwwah dia bagi. Quwwah melihat, quwwah mendengar, quwwah bercakap,
kuah daya upaya. Quwwah tu istilah Arabnya, quwwah. Diberi kita daya upaya. Kita tak ada memilih daya upaya apa. Jadi macam mana nak kita lalui proses kehidupan ni dalam keadaan hati ni sentiasa bergantung pada Allah Ta'ala, faham ilmu Allah Ta'ala, faham iradah Allah Ta'ala, beriman kita apa yang berlaku ni tiada lain melainkan semua telah termaktub dalam ilmu dia, semua juga telah termaktub dalam iradah dia, tinggal dia nak melaksana je. Tapi dia melaksana ni dah dia jadikan kat kita akal, kesedaran, dan begitu halus penciptaan dia kepada kita dan sempurnanya dia buat kita nampak seolah-olah kita yang melakukan perbuatan ni, sehingga terhijab kita boleh asyhadu, syuhud Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala, realize Allah Ta'ala, melainkan siapa yang berguru dan mengaji, melainkan siapa yang ambil faham, siapa yang bersungguh-sungguh nak tahu perjalanan Islam, macam mana nak mengikut benar-benar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan zahirnya, batinnya macam mana. Zahir satu hal, ada benda Allah SWT dah limpah kurnia pada kita banyak, kita dah boleh taat dah dan jauhkan kita daripada maksiat dah. Tapi satu sudut lagi bab batin. Batin ni lah antara bab besar. Pasal kita hidup ni, jasad ni sekejap aja, pakaian sementara je duduk kat sini. Mati balik kita ke asal. Benda yang besar kita nak bagi hidup bukan jasad. Jasad memang duk bagi hidup hari-hari. Kita nak bagi hidup apa pula? Batin kita. Khasnya atau istilahnya qalbi kita, hati kita, tasdik kita, iman kita, yakin kita. Refreshkan, gunakan akal kita dengan ilmu yang telah dibekalkan oleh para ulama kepada kita. Dan anjuran Allah Ta'ala sendiri ajar kat kita apa dia? Zikir banyak-banyak, siang, malam, pagi, petang, banyak-banyak zikir. Dan belajarlah. Dan disuruh kita ambil kenal, fa'lam annahu la ilaha illallah, Allah saja ilah, makhluk bukan ilah. Jadi apa jalan dan kaifiat untuk dengan melihat makhluk, maka boleh ingat, boleh sedar, boleh faham, boleh kenal kepada pencipta makhluk. Ni ilmu besar yang kita kena mengaji ni. Khas kita nak bicara ni bab qada qadar. Yang kita nampak, kita ni, saya duk ngajar, tuan-tuan duk dengar, tuan-tuan duk ngaji, semua yang kita duk buat masing-masing punya aktiviti, kita duk nampak macam kita dan apa sekeliling kita. Tauhid sepatutnya macam mana? La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Boleh buat pun macam mana? Allah yang bekalkan aku dengan kederat. Dan sebelum tu dia bagi aku ada, dia bagi aku hidup, dia bagi aku melihat, dia bagi aku mendengar. Dia bukakan pintu hati aku pergi masjid, dia bukakan aku mulut untuk boleh bercakap, dia berikan aku pendengaran untuk mendengar, dia beri kita keupayaan untuk berfikir, dia beri pula kefahaman kat kita, dia berikan kita pula keupayaan untuk taat pada dia. Oh, semua dia Allah. Mesti belajar dengan sempurna sehingga mustahil Allah Ta'ala boleh dilupakan. Itu istilah para ulama itu ada sila. Kalau kita memang benar-benar jadi ahli tauhid dah, memang istilah disebut oleh para ulama, mustahil Allah Ta'ala dilupakan. Cuma kita ni di atas apa yang Allah Ta'ala beri kat kita, bersama dengan kita ni, bukan saja diberi akal, dia jadikan jasad, dia bagi roh, tapi dia bagi nafsu, ya. Dan kita hidup pula ni alam syahadah, ada ujian. Antara ujian tu dunia kan, benda yang duduk depan mata kita terbentang ni, pula tu menggiurkan, meleleh air liur kan kita. Mufi bahasa kita dah. Begitu menawan hati dan perasaan kita, menerujakan pandangan kita, mempersonakan pendengaran kita, sentuh, gebu, seronok, jatuh hati kita. Bau sedap macam mana? Kalau boleh nak pergi bau tu, wangi, sedap, menarik. Rasa pula, yummy, sedapnya kan. Memang macam ni kan. Inilah cabaran kita. Cabaran ni. Cabaran ni nak atasi dia macam mana? La ilaha illallah, tauhid Allah Ta'ala. Khas kita belajar ni, qadar. Ada pula tu, ada yang kita dapat berupa nikmat. Ada yang kita duk menghadapi tu bala, bencana, tomahan, makian. Istilahnya benda yang syar. Ada yang khair, kan? Semua asyar wal khair, semua biadillah, semua dalam kekuasaan Allah Ta'ala, ketentuan Allah Ta'ala.
Kita ni terima je. Kewajipan kita terima pun ada disiplin, ada adab, ada tata cara. Macam mana untuk mengekalkan SOP sebagai orang beriman yang tukut bahasa-bahasa yang nak pakai. Inilah pelajaran yang kita nak belajar supaya kita ni benar-benar setiap inci kehidupan kita, setiap detik dan saat yang berlalu dalam hidup kita ni, setiap kita tarik dan turun nafas ni, sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala, sentiasa mengakui kedhaifan dan kefakiran diri kita ke Allah Ta'ala. Tiada apa yang ada pada aku ni melainkan Allah yang beri. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terasa je pada selain pada Allah Ta'ala. Subhanallah, 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 Subhanallah. Bila ada je yang kita istilahnya ikut nafsu, terminat dunia, terpaling niat, terpaling daripada apa yang sepatutnya, inilah sepatutnya jadi matlamat hidup kita, terpaling rupanya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ni kewajipan kita. Inilah ilmu yang fardu ain atas kita untuk belajar, untuk kita mengaji, untuk kita berguru, untuk kita faham, dan untuk kita jadikan sebagai matlamat atau objektif pengajian kita. Pengajian kita bukan nakkan sijil, pengajian kita bukan nakkan pangkat, bukan nak kebesaran, bukan nak apa-apa pun daripada ghairullah ni. Bahkan kita hanya nak Allah saja. Matlamat kita adalah untuk kita kenal Allah Ta'ala. Lepas tu dalam masa yang sama dah kenal, dah faham makrifah dia, kenal lah kita siapa, boleh letakkan diri kita ni kerdil sekedil-kedilnya, hina sehina-hinanya, apa nak sebutnya, rendah serendah-rendahnya, tanamkan diri kita ni dalam sedalam-dalamnya. Pasal terlalu kerdil kita dengan nisbah wujud Allah Ta'ala, dengan kekuasaan Allah Ta'ala, kesempurnaan Allah Ta'ala, terlalu kerdilnya kita. Kewajipan kita adalah menzahirkan kehambaan diri, kefakiran diri kepada Allah Ta'ala, menzahirkan keinginan, rasa, berhajat, bergantung, mengharap, betul mengiktiraf, mengakui, mengenali, menghayati siapa Allah Ta'ala ni, sedar apa yang ada pada kita ni semua limpahan, kurniaan, anugerah daripada ilahi. Tiada seorang yang campur tangan dengan dia, bahkan semua keputusan Allah Ta'ala sendiri. Ni wajib kita belajar. Gagal ni gagal. Gagal ni gagal. Gagal ni gagal tauhid. Gagal ni gagal la ilaha illallah kita. Gagal ni gagal kita punya maksud hidup. Gagal ni gagal di sini, gagal di sana. Nauzubillah. Satu kena ambil perhatian, walaupun tengok macam ujung kitab dah, tapi macam baru nak mengaji je. Memang macam tu kan. Memangnya tu. Pasal bab tauhid ni, dia adalah bab, saya duk ngaji ada guru duk syarah, terutama bila kita faham hadis talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Satu bisa dengar tak? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan hingga liang lahat. Ilmu apa yang disuruh kita belajar daripada buayan sampai liang lahat. Sampai nak mati pun diajar lagi ilmu tu. Dah mati duduk dalam kubur pun kita disuruh talqin, ajar orang mati tu supaya dia tahu apa yang sepatutnya dia kena jawab, apa yang kena perkemas, apa sepatutnya dia kena yakin sungguh-sungguh. Yang hidup mati dia kerana itu. Sampai mati dalam kubur tu pun talqin ajar dia. Ilmu apa ni? Bukan ilmu bekah, bukan ilmu nahu, tambah matematik, geografi jauh sekali. Apa dia? Tauhid. Ilmu tauhid lah. Satu ilmu tauhid ni sepatutnya adalah ilmu yang mengata apa? Paling besar kali jadi matlamat kehidupan kita. Keutamaan kita ilmu tauhid. Ilmu lain tak faham tak apa. Tapi tauhid jangan tak faham. Pasal tauhid tak faham, gagal segala-galanya. Kalau ada sijil besar-besar pun, tapi sijil tauhid ada, walaupun kerajaan tak bagi sijil tauhid. Tapi tok guru kita ajar apa yang kita faham, dia akan ijazahkan tauhid kita, macam tu. Dia mengiktirafkan tauhid kita. Dan kita sendiri boleh rasa besarnya nikmat menjadi ahli tauhid ke Allah Ta'ala ni. Kita boleh faham inilah tauhid yang sepatutnya aku kena cari ini. Inilah matlamat aku untuk jadi ahli tauhid dalam hidup aku ni. Mesti kan belajar fardu ain tu. Bukan fardu kifayah, bukan sunat muakkad.
kan? Bukan istilahnya fadlah, bahkan dia usul. Atau istilah ulama kita yang ni usuluddin ni, usuluddin. Kan? Usul untuk jadi nama ada agama sini besar. Jadi kita belajar bab qada qadar ni antaranya. Dan dia kalau faham tu, dia adalah satu pemurnian tentu kot, iaitu pengukuhan dengan apa kita dah belajar supaya nak memahamkan apa yang kita belajar ada bab beriman, bab kiamat, malaikat, kitab, nabi, rasul, semua ni adalah antara urusan Allah Ta'ala azali lagi, dah ditakdirkan semuanya. Kita hanya nak belajar, nak faham, lepas tu letakkan makhluk, tempat makhluk Allah pada kedudukan Allah Ta'ala. Jangan dicampur aduk. Jangan mix antara pahaman ke Allah Ta'ala, ke makhluk pergi ke Allah Ta'ala. Jangan buat gitu, silap besar. Supaya kita boleh letakkan betul-betul Allah Ta'ala pada kedudukan dia yang maha tinggi. Letakkan makhluk ni, makhluk adalah makhluk yang tak akan boleh sama sekali duduk sekali berkongsi dengan Allah SWT. Tak mungkin sama sekali. Dan sebab hati kita pula memang tak boleh jatuh hati ke makhluk sama sekali atas nama semata-mata dia makhluk yang kita terpesona, seronok, apa saja bab tu, bahkan nak itikad pula yang inilah zat dia memberi mudarat, manfaat, memberikan kejayaan hakiki matlamat hidup. Jaga sangat. Dalam masa yang sama pula dah faham Allah Ta'ala nak buat apa, sensor zikir ke dia, refresh kan informasi kita ke Allah Ta'ala, yakin kita ke Allah Ta'ala supaya sentiasa sedar, tak berada dalam keadaan lalai, tak berada dalam keadaan terpesona, tipu daya, sampai kita ni jadi mangsa kepada iblis, syaitan, nafsu, dunia, pangkat, kebesaran, ujub, riak. Hak ni semua membinasakan diri kita. Yang tu yang kena mengaji teras dia ilmu tauhid. Baik. Yang tu nak sebut prinsip kita, apa kita nak mengaji. Jadi yang ni nak kita nak belajar ni, yang tu kata khas, nak balikkan kita balik ke Allah Ta'ala, bicara kepada Allah Ta'ala, cuma bukan bicara semua sifat yang telah kita belajar dulu. Dulu ada nafsiyah, ada salbiyah, yang ma'ani, yang ma'nawiyahnya. Nak memahamkan satu. Yang ni dalam konteks nak lihat macam mana kita nak istilah tatbik kan, kita nak apply kan dalam kehidupan kita ni. Apa saja yang kita nak buat mesti panduan syarak, cari manfaat, hilangkan mudarat. Prinsip besar dia macam tu, umum saya sebut. Mesti pula tu taat ni SOP dia berdasarkan 7 ajar Rasulullah yang dihurai oleh para ulama tutup guru pada kita. Jangan ikut apa-apa benda yang tak dibenar, tak ditunjuk ajar sama sekali, tak pernah diberi panduan, kaedah, format oleh Nabi kita Muhammad SAW sama sekali. Yang ni tak boleh buat, tak boleh reka, tak boleh nak memandai-mandai. Yang ni ulama adalah dirujuk. Mereka pakar menghurai, memberikan format dan panduan dengan kita. Itu nisbah nak berjalan. Dalam masa yang sama, kena faham, kita semua telah ditakdir Tuhan. Semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Jadi kita ni nampak rupa kita, tapi sebenarnya tak ada apa yang berlaku, melainkan semuanya telah ada dalam ilmu Allah SWT yang dia yang telah mencipta. Semua dalam ketentuan dia. Semuanya adalah telah termaktub dan tidak akan ada terubah oleh sesiapa. Ni nak kena faham. Masa yang sama, buat apa sepatutnya yang kita buat. Lalu je Allah dirujuk. Dapat nikmat, puji Allah Ta'ala. Ada bencana, ada halangan, rujuk ke Allah Ta'ala. Muhasabah diri. Bahkan pandang semua ni tiada lain, ada hikmah rahsia supaya makin rujuk ke Allah Ta'ala, mengharap ke Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala, merasakan kebergantungan diri kita pada Allah Ta'ala. Ini CP kodok-kodok. Yang tu tuan-tuan nak buka kitab, tuan-tuan nak cari pun susah kan. Pasal apa? Pasal saya mengaji ni pun dapat mulut ke mulut guru ni tuan, dia kamus hidup. Dia akan cerita tu apa yang dah perfect dia faham, dia simbah kat kita. Tuan-tuan baca buku benda mati, tuan-tuan nak bagi hidup benda mati bukan senang.
Kalau kita dengar pada tutur guru ulama kita ajar kan, mereka ni orang hidup, bukan saja hidup jasad, hidup hati dia, hidup arifah dia dengan Allah Ta'ala, arif dia dengan Allah Ta'ala, dia faham siapa Allah Ta'ala, kasih mereka kat Nabi Muhammad SAW, hidup hati mereka tu, dengan sebab dia lontar kat kita, hidup pula hati dia. Kalau tuan-tuan belajar hanya dengan baca buku, buku tu mati, tuan-tuan baca, tuan-tuan mati sama. Satu, belajar berguru ni wajib, belajar berguru wajib, fardu ain, fardu ain. Baik, jadi atas kita nak bicara ni soal dia, apa erti percaya dengan qadar? Okey, jawab dia beri. Jawabnya, wajib atas kita i'tiqad tiap-tiap sesuatu, tiap-tiap suatu perkara yang berlaku, sama ada baiknya atau jahatnya, sekaliannya itu dengan takdir Allah Ta'ala berlaku. Itu dia, sepek dia. Antara makna takdir ni apa? Tak ada apa yang berlaku, baik atau buruk, melainkan semua di atas ketentuan Allah Ta'ala. Ya. Tak ada selain pada Allah Ta'ala untuk boleh membuat ketentuan, keputusan baik buruk. Hak buruk pun Allah Ta'ala buat ke? Kalau tak, siapa lagi buat? Cuma bila nama buruk ni bukan nak burukkan Allah Ta'ala, kan? Tapi yang ni ialah satu bab yang kita nak bicara supaya mentauhidkan Allah Ta'ala. Bukan bila faham baik buruk pada Allah Ta'ala, nak burukkan Allah Ta'ala di atas apa dia buat. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Dengar elok fahaman tu. Sebab ada orang faham macam tu. Ada orang dia faham baik buruk pada Allah Ta'ala, yang mana buruk-buruk semua dia lempar ke Allah Ta'ala. Nak buat macam ni Allah Ta'ala bagi aku bodoh, satu aku tak mengaji. Dah dia tak bagi aku, satu aku tak semayang. Allah yang takdir aku tak semayang. Sedapnya. Untuk ada orang mengaji tauhid sesat macam ni. Ada? Bukan mengaji tauhid tu. Itu salah tu. Tak betul tu. Kena ke setan tu. Tu akidah sesat barat tu. Tak boleh pakai satu pun. Pasal dia faham yang baik buruk memang daripada Allah Ta'ala, dan dia burukkan Allah Ta'ala. Dia tak apa yang buruk dia kat dia. Kaedah kita baik buruk pada Allah Ta'ala supaya kita faham apa yang nak berlaku ni tiada lain melainkan ketentuan Allah Ta'ala. Dan Allah di atas dia tak menzalimi apa pun, siapa pun yang dibuat atas muka bumi ni. Memang ada baik buruk, tapi cuba semak di atas perjalanan asbab Allah Ta'ala buat, takkan ada benda buruk melainkan mesti ada sebab dia. Begitu juga takkan ada benda baik mesti ada sebab dia. Mesti macam tu. Kalau kita sebut apa, pasal apa berlaku hidup, pasal apa berlaku mati, pasal apa berlaku jenayah, pasal apa berlaku penangkapan misalnya, pasal apa kerjaan ni boleh jatuh, pasal apa yang ni boleh naik, pasal apa ni dapat rahmat, pasal apa ni dapat bala. Semua ada sebab-sebabnya. Nampak perjalanan sebab-sebab. Jadi semua itulah yang nak betulkan supaya jangan disalahkan Allah Ta'ala. Tak? Kita nak faham Allah Ta'ala menentu baik buruk ni supaya kita kenal kita siapa, Allah Ta'ala siapa. Yang kita makhluk. Biadil khair, kata ulama tafsir, ai syarru. Pada ketentuan Allah Ta'ala lah kebaikan, iaitu apa dia? Bukan saja kebaikan, bahkan asyar pun daripada ketentuan dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala di atas untuk khair ke, untuk syar ke, qadir. Kuasa dia. Dia nak bagi bencana kita, bumi Malaysia ni terbalik atau terputus, segenting kerak jadi pulau. Boleh, tak ada masalah. Hak dia nak buat, tapi dia tak akan buat itu saja. Ada sebabnya lah. Sikit saya sebut gitu, nak bicara mengenai kata baik buruk semua pada Allah Ta'ala. Semua dah ditakdir. Yang kalau bahasa mudah, iblis jadi iblis macam apa? Memang takdir Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tak pernah suruh iblis jadi iblis. Tapi semestinya bila iblis jadi iblis, semua tu dah memang ketentuan Allah Ta'ala untuk macam mana dan bagaimana cerita proses menyebabkan iblis boleh jadi iblis pada dia. Tapi Allah Ta'ala tak pernah perintahkan untuk iblis jadi iblis. Tapi setelah diberi keupayaan pada dia, maka apa yang ada pada dia, yang diberikan pula usaha ikhtiar kat dia, dia telah mengusahakan diri dia untuk jadi iblis tu, maka jadilah iblis.
Yang ni yang perjalanan nak kena faham ni. Yang ni khasnya dalam bab qada qadar ni tuan, selalunya orang masalah usaha ikhtiar, dia tak faham usaha ikhtiar tu. Ada yang terlajak jadi Jabariyah. Terlajak apa? Terlajak serah kat takdir. Ada yang melampau pula. Apa? Melampau macam mana? Melampau sampai tak mau pakai langsung. Kata yang ni kerja Allah Ta'ala, bahkan dia akan salahkan makhluk, dia tak makhluk sendiri yang tanggungjawab sampai tak ada hubungan dengan ilahi. Yang ni jadi pula Qadariyah, jadi Mu'tazilah. Yang ni masalah juga. Kita ahli sunnah wal jamaah duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Apa dia? Batin iktiraf Allah Ta'ala. Semua baik buruk datang pada dia. Zahir buat kerja sabab sungguh-sungguh. Jadi zahir atas perjalanan buat usaha ikhtiar, buat sungguh-sungguh, seolah-olah kita penentu. Yang tu perjalanan zahir jasad saja. Macam mana Qadariyah punya fahaman. Tapi batin kita Jabariyah. Tuan dengar ayat tu, tak faham tanya lain. Yang tu yang kita diajar oleh tutugu kita, macam mana supaya mentauhidkan Allah Ta'ala ni, istilahnya jasad dengan makhluk, tapi hati dengan Allah Ta'ala. Antara jasad dengan makhluk, kita ni makhluk kan, kita kena semayang, bangun, usaha, mengaji, baca Quran, jauh daripada maksiat. Bila kita buat macam mana? Hati dengan Allah Ta'ala, ya Allah, aku takkan boleh buat semua ni melainkan Engkau yang beri hidayat ke aku. Alhamdulillah, aku tak boleh buat ni daripada keupayaan diri aku sendiri. La haula wala quwata illa billah. Betul. Kalau dia rasa tengok aku rajin, aku taat, ni lah percaya, aku boleh. Ada benda tak kena tu. Ada benda tak kena tu. Macam apa? Macam tak ngaji tauhid aja. Macam tak belajar qadar aja. Macam tak kenal Allah Ta'ala aja. Macam tak sedar makhluk aja. Saja saya guna usulub bahasa-bahasa macam tu tuan-tuan. Kukut yang tu memudahkan kita untuk faham perjalanan apa kita sebut perjalanan tauhid ni, khasnya tebak qadar ni. Jadi asal bicara kita baik buruk semua kata Tuhan Allah Ta'ala belaka, tiada campur tangan siapa. Apa maksud dia? Yakni satu lagi bahasa dia nak menunjukkan mutlak Allah Ta'ala. Apa dia? Allah jua buat beri jadinya tiap-tiap perkara itu. Allah jua. Best ayat tu, padan tu. Allah jua, baik pun Allah jua, buruk pun Allah Ta'ala jua. Tapi jaga sikit. Nak awal-awal tu kena bagi pengingat, alert. Apa dia? Jangan salahkan Allah Ta'ala di atas apa benda buruk yang berlaku kat kita. Kalau baca Quran macam-macam hal lah saya sebut, tapi prinsipnya jangan menyalahkan, jangan blame Allah Ta'ala di atas apa benda buruk yang berlaku kat kita. Dan bahkan diajar adab kat kita pula, nisbah bercakap, baik nisbahkan pada diri kita, buruk silap. Baik nisbahkan pada diri Allah Ta'ala, buruk nisbahkan pada kita. Kalau isyarat Fatihah sendiri, atas kita bicara bab qadar-qadar ni, kita minta jalan lurus kan? Minta jalan lurus ni jalan mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau ya Allah telah beri nikmat pada mereka. Siapa dia? Nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Siapa bagi nikmat? Allah bagi nikmat pada mereka. Bab nikmat ni kata Allah bagi nikmatkan Nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang dimurkai. Tengok bahasa yang dipakai dalam Fatihah. Orang dimurkai maksudnya tak kata macam ni, bukan orang-orang yang Engkau jadikan mereka dimurkai. Tak. Nisbah Allah murka pada mereka, tak bahasakan siapa yang Engkau takdirkan mereka dimurkai. Tak guna bahasa gitu. Tak guna bahasa itu. Bahkan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang mereka ni bila dia buat, mereka ni dibenci, dimarah, dijauhkan rahmat oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Jahat nisbahkan pada orang yang buat jahat sendiri. Al-maghdubi alaihim, siapa dia? Al-Yahud wa Nasara ad-dhalin. Orang sebelah tokong berhala, Wahabi, Syiah, liberal, Muhbi, sama.
senarai-senarai tu. Pasal apa ni? Pasal yang ni al-maghdubi alaihim. Jadi benda-benda buruk ni atau usulul Quran, kalau pak nikmat letakkan Allah Ta'ala, kalau benda buruk nisbah kat diri kita. Kataan dalam Quran banyak macam tu. Sikit ambil rumusannya. Kata Nabi Ibrahim AS, dia kata apa? Fa iza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah dialah yang menyembuhkan aku. Kan faham? Sakit siapa bagi? Sihat siapa bagi? Tapi dia kata macam mana? Bila aku sakit, siapa pergi sembuh? Allah pergi sembuh. Siapa sakit? Sakit tu aku. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Bukan apabila Allah pergi sakit aku, Allah lagi sembuh aku. Tak guna bahasa gitu. Tak guna bahasa gitu. Tak guna bahasa macam tu. Dengar elok ayat ni. Bila aku sakit, Allah sembuhkan aku. Tu yang bila aku bodoh kat aku. Aku bodoh, Allah pandaikan aku. Aku miskin, Dia kaya dengan aku. Aku sakit, Dia yang sihat dengan aku. Aku mati, Dia yang hidup dengan aku. Nampak? Aku ni ahli maksiat, Dia yang hidayat dengan aku. Ni. Apa lagi? Semua benda buruk ni sebab dia. Ini prinsip. Pasal apa? Pasal beradab. Itu satu sudut beradab. Yang ni yang kata kena faham perjalanan jasad macam mana, hati macam mana. Waktu nak bercakap, adab macam mana. Tak betul adab, biadab namanya. Urdu tu be-adab, biadab, be-adab. Be tu tidak? Be-adab, tak ada adab. Be-nias, itu lain sikit lagi. Be-adab, tak ada adab. Nak menunjukkan apa? Pengaruh bahasa Urdu ni lama dah kita tanah Melayu. Maksudnya apa? Antara orang-orang yang bawa Islam kat Malaysia ni adalah orang daripada tanah besar India ni. Orang main sini. Panjang salah cerita tu. Dan orang India yang datang pada Malaysia daripada tanah India main sini bukan bawa agama Hindu, bawa agama Islam lah. Sikit saya syarah macam tu. Sikit panjang saya buka buku sejarah pula. Saya nak cerita apa? Biadab. Jangan biadab dengan Allah Ta'ala. Apatah lagi, buruk semua disalahkan dengan Allah Ta'ala. Yang baik dibahasakan diri dia. Yang ni yang kata kena mengaji elok, faham elok pasal kewajipan kita kenal Allah Ta'ala. Lepas tu menzohirkan kefakiran, kehambaan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan bahasa yang murni, tak nisbahkan benda buruk pada Allah Ta'ala sama sekali. Baik. Jadi Allah jua beri jadi tiap-tiap perkara itu. Tiada bersekutu dengan siapa-siapa. Bahasa dia tajam macam tu. Padan tu. Saya tak syarah pun padan. Tapi kadang-kadang kena syarah juga. Tapi syarah dah lah tu. Siap. Kadang-kadang kita buat kerja tu, ada benda yang kita tak terlepas pandang, kita akan cakap salah. Misal, katalah kita buat kerja dakwah contoh. Saya sebut konteks ni dalam keadaan kita buat baik ni. Dalam buat baik pun kena ngaji berakidah ni tak sempurna. Nanti kita akan salahkan Allah Ta'ala. Apa dia? Kita ajak-ajak orang main masjid, nak buat macam mana? Allah tak bagi hidayat kat dia orang. Memanglah Allah Ta'ala tak bagi hidayat, tapi membahasakan Allah tak bagi hidayat tu tak kena. Macam apa? Meletakkan tak bagi hidayat tu ke Allah Ta'ala, tak kena. Tak kena. Itu buruk adab namanya. Kita buat orang tak main masjid. Apa salah kita ni? Orang tak main masjid, mesti ada kesilapan cara kita berdakwah menyebabkan orang tak datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayat kita. Tu cara bercakap tu betul. Kita ajar orang tak pandai. Kata Allah tak lagi pandai lagi. Buat macam mana? Nanti Allah Ta'ala pandai yang kita. Pandai yang kita tu tak apa. Tapi Allah tak lagi pandai. Buat macam mana? Dah. Kena sembang macam ni. Ada cara mungkin kita ngajar tu tak pandai menyebabkan orang tak pandai. Ataupun orang yang mengaji ni cara dia tak betul menyebabkan dia tak jadi pandai. Tu. Mesti ada sebab untuk dia bagi pandai. Jadi
yang tak elok, yang tak pandai, yang bodoh, tak dapat hidayah tu jangan nisbahkan kepada Allah Ta'ala. Bahkan semak, pergi muhasabah, koreksi diri siapa keliling kita untuk melihat apa punca menyebabkan berlakunya keburukan itu. Mesti ada. Isyarat Quran banyak sangat kan. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan ni pasal apa? Pasal tangan manusia, perbuatan manusia. Banyak tu kalau bahas satu-satu ayat Quran tu tahu sakit kepala pula dengar ayat Quran banyak-banyak tani. Prinsip tu yang kita mengaji tauhid macam saya sebut ni prinsip. Dengar, ambil faham, lepas tu macam mana nak bawa. Dah faham tu, jangan orang kata apa? Jangan bodohkan diri balik dengan apa prinsip yang dah faham tu, sehingga blur pula perjalanan tauhid macam mana. Baik. Baik, di atas kaedah yang dia kata tadi, Allah jua beri jadi tiap-tiap perkara, tiada bersekutu dengan sesiapa. Maka barang siapa intiqad atau berkata pada apa-apa perkara yang berlaku, ia kata macam ni, bukan dengan takdir Allah. Ya. Apa saja berlaku kata dia, Allah Ta'ala tak masuk campur dalam urusan ini. Kalau yang ni disebut bukan takdir Allah Ta'ala. Jadi antara bahasa-bahasa apa? Allah Ta'ala tak campur aduk langsung dalam urusan ni. Yang ni bukan urusan Allah Ta'ala. Yang ni urusan sesama kita, sesama makhluk. Jaga tak? Ada orang cakap macam tu. Misalnya kalau katalah ada sesuatu bencana kita ke apa ke, kecuaian ke apa kan, ni kata dia dah takdir Allah Ta'ala, sabar je lah kita. Kata dia jangan campurkan Allah Ta'ala dalam urusan ini. Baik, macam mana tu? Satu, kena faham elok urusan tu. Tak kena gaya tuan, boleh keluar agama cakap macam tu. Satu, kalau bodoh, baca bodoh, mengaji elok, bagi faham konteks mana boleh bercakap, konteks mana tak boleh bercakap. Salah bercakap, dia ada mudarat. Ada mudarat sampai salah bercakap boleh menyebabkan terkeluar daripada ajaran Islam. Na'udzubillah. Pasal apa? Disiplin bercakap tak betul. Disiplin bercakap tak betul. Macam mana suami isteri, disiplin cakap tak betul, bercerai suami isteri kan. Disiplin cakap tak betul, boleh bercerai sampai tak boleh rujuk. Amin. Bercerai sekalipun dah habis dah iddah, tak boleh nak ambil balik sebagai bini. Pasal apa? Bercakap punya pasal. Bercakap punya pasal. Satu, bercakap jangan buat main-main. Pasal antara benda yang di-charge-kan di akhirat esok, cakapan kita. Cakapan kita. Baik. Jadi orang yang memang masalah ni macam mana? Dia menafikan campur tangan Allah Ta'ala dengan perbuatan makhluk. Dia kata Allah Ta'ala tak ada kena-mengena pun dalam urusan ni. Allah Ta'ala ni bukan takdir Allah Ta'ala ni. Yang ni salah kau. Dia kata, ni salah dia ni, ni salah dia ni. Allah Ta'ala jangan campur adukkan dalam urusan ni. Cakap bagi betul, cakap betul. Cakap betul. Nak boleh cakap tu mana-mana skop tu bagi betul. Nak apa? Atas kita nak salahkan seseorang, nak tanggungjawabkan dia, kita cakap bagi betul lah sepadan, kata dia. Sekarang didapati awak telah bersalah kerana apa? Ambil rasuah macam ni. Berapa-berapa juta macam ni. Kau telah ambil bukti dia macam ni. Maka awak telah bersalah dari atas kelakuan tersebut. Sebutlah atas proses sabak-musabak tu. Jangan kata yang ni engkau yang buat, engkau yang bersalah, engkau akan dihukum. Allah Ta'ala tak campur dengan urusan ni. Janganlah pergi merepek-merepek campur. Allah Ta'ala tak campur dalam urusan tu. Yang buat pasal jangan istilahnya menambah-nambah perkataan yang tak sepatutnya ditambah dalam ucapan dan percakapan kita. Dan kalau contoh misalnya jadi ada kes apa-apa, dakwa bersalah dalam mahkamah ke apa, nisbah keputusan dah didapat satu hal, tapi apa? Tak akan ada berlaku sesuatu pun melainkan semua ada ketentuan dia. Mesti ada rahsia hikmah, tu satu hal. Tapi yang ni lah nak sebut ni. Jadi macam mana nak selesai tu? Jadi kalau siapa ada masalah, kena tanya. Pasal ada prinsip saya dah sebut. Baik buruk datang pada Allah Ta'ala. Jangan salahkan Allah Ta'ala, jangan blame Allah Ta'ala. Benda buruk salahkan kat kita, muhasabah diri kita, betulkan perjalanan kita. Kalau ada siapa yang agak blur, pening macam mana nak selesai, itu yang wajib berguru, wajib bertanya. Kalau ada masalah, macam mana nak hidup dalam keadaan mentauhidkan Allah Ta'ala ni.
Tengok sakit lutut, tengok suami mati, tengok isteri mati, contoh. Tengok kereta rosak, macam mana? Kalau kita tak beriman, tuan mau terlempang je lagi. Memang orang yang sepatutnya kena ambil jenayah tindakan sesuatu, kena ada yang kena bunuh, ada yang kena potong kepala di atas perjalanan sabak jenayah apa tu lain hal lah kan. Tapi kita ni kadang ada benda yang bila kita tak faham prinsip tauhid, apa saja sikit silap salah pun lagi tunjuk barang kita lah, macam tak ada Tuhan ni, dia tak beriman ni, yang tukut bahasa ni. Yang tu yang kena mengaji, faham elok-elok dah macam mana nak berjalan sebagai ahli tauhid, macam mana. Atas kata orang beriman dengan Allah Ta'ala ni macam mana. Sekali lalu kalau sebut dalam Quran, kalau katalah kena bencana, antara dia ajar kita supaya rujuk kepada Allah Ta'ala, macam mana orang beriman ni, ila idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kena sesuatu bencana, benda-benda yang tak elok, dia akan rujuk kepada Allah Ta'ala. Inna lillah, kita semua milik Allah. Itu satu hal. Sebut inna lillah, satu hal. Faham ketentuan Allah, satu hal. Tapi adablah jaga tadi. Mesti ada pasal, semak, cuba atasi dia, cari sabab, hilangkan sabab yang menyebabkan bencana tu. Satu, kalau kita tengok nisbah orang buat betul lah kan. Contoh, katalah ni virus banyak ni. Contoh, ada yang duk kena PKP baru kena, ada yang baru lepas, macam-macam hal lah. Apa sebab haji banyak tu? Tengoklah kluster mana. Diam kan dia duduk rumah, kuarantin kan dia, kan kena buat gitu kan. Jangan kata ni bala bencana, nak buat bencana orang Ta'ala bagi bala. Tak, jangan buat bodoh gitu. Semaklah punca apa yang kira apa. Jangan sampai satu Malaysia yang tak ada kena-mengena pun di PKPBD kan. Yang mana tempat bermasalah lah. Yang mana tempat tak bermasalah, janganlah dibuat macam bermasalah. Apa yang masjid pun tak boleh pergi, mengaji pun tak boleh. Benda ni sikit lah itu. Betul dengan perjalanan tu. Kalau kita dah buat betul satu hal, tu buat macam mana pula? Hati pula. Jangan merasa hebat diri kita susun benda betul. Kita hanya perancang, Allah menentu. Semua pun berlaku ketentuan Allah Ta'ala. Nampak macam kita penentu. Subhanallah, kita tak boleh jadi penentu. Kita perancang. Sampai bila kita hanya merancang? Allah menentu, bukan menentu lah ni. Dah menentu azali lagi. Ilmu dia dah dia. Ni pelajaran besar kan. Sebelum saya nak bagi takrif qadar, qadar, apa-apa, ni perjalanan yang nak bagi faham macam mana atas sabab-musabab yang kena atur. Lepas tu benda baik yang hendaklah dipuji dan dipandang. Nikmat ni datang daripada Allah. Benda buruk, nanti saat hijabkan dulu pandangan kepada Allah Ta'ala. Dari sudut semak dan muhasabah, apa punca kena bencana ni, kerana mesti ada sebab-sebabnya. Dan disebabkan buruk tu di atas kecuaian dan kelalaian kita, atas kaedah adab bercakap, kerana kita tak akan memburuk, tak akan blame Allah Ta'ala di atas apa ketentuannya. Ya, itu. Itu saya ajar prinsip CP nak berjalan dengan perjalanan qada qadar ni. Kalau saya masuk ke ilmiah lagi, tarikh satu-satu, qada, takdir, apa sama syu'ari macam mana, apa maksud Maturidi macam mana, selalu kita pakai macam mana, boleh je. Tapi saya cerita dalam konteks macam mana nak hadam, nak tatbik, apa istilahnya, nak synchronize kan, nak tauhid kan. Qada qadar ni usaha ikhtiar, ada kasab kat kita, kederat Allah Ta'ala beri, dia bagi dua jalan, baik buruk, pi jalan buruk, buat apa? Buatlah jalan baik, dapat puji Allah Ta'ala. Buruk, salahkan diri sendiri. Siapa suruh pergi jalan buruk? Siapa suruh duk silap pergi buat benda yang tak betul? Kenapa tak cermat? Kenapa tak berhati-hati? Bila buat elok, taubat, buat elok, dapat pujilah ilahi. Saya tengok buat balik kerja lama, salah lagi, berdosa lagi, silap lagi, bencana lagi, bala lagi, macam mana? Muhasabah diri, taubat, insaf, jangan buat lagi, balik pada ilahi. Ini prinsip dia. Ini prinsip. Jadi jangan sampai ada orang yang menafikan sama sekali campur tangan Allah Ta'ala dalam apa nak menentu. Jangan. Pasal takkan ada apa yang berlaku melainkan semua ketentuan Allah Ta'ala. Isyarat Quran lain, apa dia?
qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. La yusibana illa ma kataballahu lana. Takkan kena menimpa apa-apa bencana ke kita melainkan apa yang Allah Taala telah buat keputusan bencana tu kena kita. Itu nisbah dia punya keputusan. Tapi atas sebab cuba lihat apa yang menyebabkan keputusan tu termaktub ke atas kita. Yang tu kena sebab. Itu kita punya kewajipan. Itu kita punya kewajipan. Bukan Allah dipersalahkan. Ya. Kalau kita buat misal sikit, apa corona ni punca siapa? Pasal kerajaan dulu dia degil bagi masuk pelancong-pelancong daripada Wuhan tu. Dia kata tak apa, tak kritikal. Kepala dia tu dulu. Tak faham tu dah. Benda dia sebut. Itu dah banyak-banyaknya ni kan masalah. Jadi salahkan buat tu lah. Kenapa kau buat bodoh kan dulu? Waktu dia kata tak ada duit pula macam ni, kita hutang banyak. Tengok, tukar kerajaan ada duit pula. Waktu nak belanjawan, nak bagi duit pula kat dia. Aku tampar. Sudah tak faham sudah. Tanya lain. Apa benda saya marah. Pasal apa ni? Pasal, yang tu yang nak kena faham. Tu. Kita kalau betul perjalanan tauhid ni tuan-tuan, Masya Allah. Saya duduk tengok tutup guru dia punya pahaman tauhid ni kemas betul, tepat. Orang nak putar belik dia tak boleh kan. Tapi kita ni kalau tak faham, kena putar belik sikit, jangan kita pun betul juga dia cakap, pandai dia bercakap. Pandai padahal bodoh. Kita duk rasa macam dia pandai bercakap, tak ada pandai, bodoh. Saja saya sebut situ isu-isu tu. Saya masih lagi nak sebut ada orang salah faham. Ada katalah satu orang ni dia minum arak. Saya pasal pernah jumpa orang ni, satu saya sebut. Sejarah tadi saya pernah jumpa orang ni. Apa dia? Dia minum arak. Orang Islam. Masa tu saya duduk kat Makan Datuk, duduk ngaji. Memang ni ngajar lah. Masa tu mula-mula mengaji. Saya tak ingat tahun berapa tu, hari bulan pun. Tapi ada kejadian tak macam mana. Satu hari, kawasan pondok tu, ada satu orang mabuk masuk. Aku, mana sini yang ada pada awal pada saya, pegang. Itu apa tanya dia? Kau ni mabuk Bau mulut, bau arak. Kan? Mabuk ke mabuk? Tuan nak dengar dia cakap. Dalam mabuk tu pun dia boleh cakap Tapi nampak ke belah tak ada sewil? Memang mabuk sewil lah kan. Tapi antara sewil itu jadi sewil tu pasal dia memang fahaman sewil lah. Dengar dia kata. Saya mabuk ni bukan saya nak mabuk. Saya mabuk ni pasal saya bukan malaikat. Saya manusia masih ada salah dan silap. Satu, saya mabuk. Macam pandai bercakap pandai ke belah otak kau. Bodoh nak mampus je tak? Dengar saya punya bahasa tadi, saya waktu saya bengang dengar. Yang terakhir buat tu saya lah. Tapi lah kelain orang mabuk tak guna kan, dia ulang tu. Saya pun buat keputusan bodoh lah aku, kelain orang mabuk. Habis dia bising, ikat tangan dia kat belakang, bubuh kat tiang elektrik. Kami tak ada tempat nak bubuh dia. Dia ada buah pokok limun, ikut tiang, ikat. Pasal kacau orang, bising maju. Dia nak balik, segi nak buang tu, payah agak kan. Ikat. Esok nak subuh tu tengok. Dia kata, saya kat mana ni? Mana ni? Buka ikatan dia. Dah tak kacau orang. Betul dah balik, lepas dia balik. Main mana pun tak tahu. Apa takdir, hikmah berjumpa dengan orang tu, saya tak tahu. Tapi saya nak cerita apa? Cakap pandai kan. Macam tu lah pandai kan. Pandai apa? Tu dia kata, bodoh. Tak betul cara bercakap. Tengok alasan kita dengar, betul juga. Dia mabuk kata dia pasal dia bukan malaikat. Betul juga. Malaikat mana mabuk? Yang mabuk ni manusia. Manusia ada dosa. Betul juga. Pandai. Tu kata bodoh tu. Tak faham. Kalau kita macam mana? Bodoh. Tak ngaji akidah. Memanglah Allah Ta'ala baik buruk semua dia tentu. Yang menyebabkan jadi buruk memang pasal kita bukan malaikat.
Tapi dia suruh kami minum arak, yang kopi terdarah arak tu lepas teruk. Satu saya ngaji, kalau Tok Guru cengeng ni tuan, jumpanya tu sepak sekali. Sepak sekali. Untuk dia marah, apa siapa sepak aku? Oh. Kita ni manusia, mana boleh maksum tak sepak orang. Dah nama buat manusia, mesti buat silap, antaranya aku sepak kau. Boleh? Faham? Tak faham? Tak ada saya nak sepak sekali. Okey. Ingatnya tangan ni nak sepak orang. Okey. Saja buat lawak tu. Tak gelap tak apa tu. Mula. Tak jaga kan. Ada ke manusia macam ni? Berlabak kan. Berapa banyak orang yang bila dia kata dia, pasal apa jadi macam ni? Saya pun tak tahu. Saya telah ditakdirkan daripada kecil lagi jadi penyanyi dengan memakai pakaian tak tutup aurat. Ni semua ketentuan Allah Ta'ala. Macam mana pun saya bersyukur pasal dapat kejayaan, anugerah, trofi pada malam ini. Selama nikmat, saya bersyukur dapat trofi. Dia seronok. Tapi yang dia punya mangkuk ayun tu je. Saya pun tak tahu. Allah Ta'ala telah takdirkan saya dalam keadaan begini. Sedap disalahkan Allah Ta'ala takdirkan dia. Banyak Azan. Kita dalam bab-bab macam ni, jaga. Banyak orang dia gunakan isu-isu macam ni untuk menunjukkan benar, negakkan benar basah ni. Satu, kena faham prinsip qada-qadar. Ada orang kadang bercakap macam ni, dia tak betul, dia sewil. Dia tengok, katalah isu pilihan raya ke misalnya kan, itu dia menang. Dia kata apa? Kita telah menang dan dapat restu daripada Allah Ta'ala. Sedap. Waktu kalau mereka naik presiden baru menang, takkan dia kata ni restu Allah Ta'ala menyebabkan parti kami menang. Macam tu. Dia tak faham tu dah kan. Tak, dia kata gitu tak haru kita. Jadi tak seperti yang menang itu dapat restu, belum tentu. Restu tak restu, kau tengoklah paduan syarak ada. Mana yang dapat restu, tak dapat restu. Yang tu kan isu-isu keliling kita. Atau kita nak bicara qada-qadar ni ketentuan Allah Ta'ala. Ada benda yang dah diajar kat kita baik buruk. Ada istilah tangan kanan, tangan kiri. Kau nak ikut tangan kanan ke nak ikut tangan kiri? Nak ikut jalan kanan ke jalan kiri? Nak ikut jalan Nabi-Nabi ke nak ikut jalan syaitan ni? Okay. Baik. Jadi kalau orang yang dia kata apa-apa perkara yang berlaku ni, dia kata bukan dengan takdir Allah Ta'ala. Ni adalah ketentuan manusia. Manusia, siapa yang buat, dialah akan menanggung perbuatan tersebut tanpa ada campur tangan dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah dia dicas salah. Mu'tazilah memang faham macam ni. Qadariyah memang faham macam ni. Dia sehingga jadi kufur tu tahu mana? Dia memutuskan hubungan makhluk dengan Allah Ta'ala, seolah-olah perbuatan makhluk tak ada langsung campur tangan dengan Allah Ta'ala. Yang ni masalah. Yang ni masalah boleh jadi murtad ni ya. Pasal kaedah kita, Allah dia jadikan kita. Mana boleh tak ada campur tangan kita dengan dia? Allah lah pemilik kuwah yang hakiki. Dia kurniakan kepada kita, bekalkan kita kuwah. Dia berikan kita keupayaan. Di atas keupayaan tu pula dia beri kita akal, dia beri kita pilihan, mata, telinga, panca indera sempurna dia beri untuk kita ada kebolehan menilai. Tu semua Allah Ta'ala beri. Dia bekalkan kita keupayaan. Pilih, dia bagi kat kita pilihan untuk kita nak pilih mana. Di atas itulah kita dicas salah. Jangan salahkan Allah yang bagi kuasa dan kederaan tu. Salahkanlah siapa yang salah guna kuasa dan kederaan tu. Jaga. Bab ni pun, buat misal contoh, ada orang pinjam kereta kita, kita bagi dia kereta, kita start enjin, bagi dia bawa. Kita bagi dia bawa untuk digunakan tempat yang betul lah, habis dia masuk parit. Salah dia, bukan salah kita start enjin bagi dia kereta. Boleh? Faham kan sebut? Kalau dibawa elok je, elok lah, bagus lah. Tapi bila kena saman, nak apa? Aku tak suruh bawa kereta sampai kena saman. Itu saman ni kau tangguh lah. Pasal apa? Aku bagi kereta, aku bagi suruh pakai ikut SOP. Kau tak ikut SOP, siapa dah kena saman, kau tangguh lah. Boleh? Faham? Saya sebut apa? Sikit perbandingan tu untuk menunjukkan apa yang Allah Ta'ala bekalkan kat kita. Bila dia dah bekal, diberi kita keupayaan pilih, ikhtiar. Kat kita pula ada ikhtiar
mutlak, nisbah kita nak tentu apa yang kita nak buat dengan tentu dan pastinya. Habis-habis kita buat, kita nak salahkan Allah Ta'ala, konon-konon kita digagahi untuk buat benda tu, ataupun salahkan di atas kenapa kederat ni dibekalkan ke aku, kenapa benda ni diberi ke aku, kenapa kecantikan ni, kepandaian ni, kenapa kawan ini dikawankan dengan aku. Nak salahkan Allah Ta'ala yang memberi kederat, keupayaan, tu salah, tak betul dalam bab urusan bab ketuhanan ni. Dan salah dia boleh menyebabkan jadi kufur murtad. Itu masalah ni. Kufur murtad bila ni? Apabila istilahnya satu, menghilangkan hubungan antara Allah Ta'ala dengan makhluk, satu, nisbah pilihan tu, ataupun menyalahkan Allah Ta'ala dia tak apa benda buruk yang berlaku, bahkan melepaskan diri dia daripada keburukan tersebut, seolah-olah dia bersih daripada apa kesalahan, bahkan salah tu diletakkan Allah Ta'ala. Ini kesalahan besar ni dalam bab akidah. Sekali lagi kita baca tu yang dia kata bukan apa-apa yang berlaku ni bukan dengan takdir Allah. Bahaya ayat tu, bahaya sangat. Nescaya jadi murtad. Tu naudzubillah. Satu ada bab akidah ni memang sangat ada bab yang sangat-sangat bahaya. Itu bahaya bab murtad ni tuan. Bab salah akidah ni, salah percakapan ni, sampai boleh menafikan apa sepatutnya diisbatkan. Kena ngaji elok-elok. Bahaya sangat. Naudzubillah. Baik. Jadi masalah ni pasal apa? Kerana dia menafikan satu rukun iman. Tak mana? Beriman dengan takdir Allah Ta'ala. Jadi bila kata tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, bukan ketentuan Allah Ta'ala, maksudnya telah menafikan takdir Allah Ta'ala. Ya. Lagi pula menafikan wahdaniyah Allah Ta'ala pada af'al. Menafikan asanya Allah Ta'ala pada perbuatan. Sekali lalu saya ada huraian ni, asa pada perbuatan macam mana? Mentauhidkan Allah ni dia saja pemilik daya upaya, dia saja pemilik quwwah. Kita ni la haula wala quwwah illa billah. Tak ada daya upaya yang milik kita sendiri, melainkan Allah yang beri kita daya upaya tu. Itu bahasa Melayu kita. Atau istilah Arab, Allah lah pemilik quwwah. Kita tak ada apa-apa quwwah yang diri kita punya. Apa yang ada ni anugerah Allah beri kita quwwah. Dengan tu diberi akal, diberi bila panduan. Kau nak pilih, pilihan diberikan mutlak atas pilihan kita. Engkau nak pilihan. Kalau sembahyang pun contoh tuan, mudah je. Ada soh depan, ada soh belakang. Mudah. Kenapa tuan pilih soh belakang? Kenapa tak pilih soh depan? Takkan nak kata nak buat macam mana Allah takdirkan aku duduk belakang. Apa otak kau? Engkau yang buat lambat, buat lembek, meleleh, duduk belakang. Engkau salahkan Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala takdirkan aku duduk belakang. Yang tu. So depan ada, tuan-tuan duduk sembarang orang. Pergi depan. Pergi lah. Tuan-tuan yang tolak orang pergi depan, tuan-tuan tak nak kejar fadilat duduk depan. Bila makan, aku lah dulu, aku datang awal. Pandai pula pilih duduk awal. Kan? Kenapa tak kata, aku tak nak main awal, tapi aku kelakar juga itu kan. Nampak? Kita masalah situ tempat nak tengok. Allah dah beri kita bekal, cuma di atas kita punya pembelajaran tak sempurna, tak dapat panduan betul daripada guru betul, sewil kita punya kehidupan. Soft suka duduk belakang, ngaji suka duduk dinding. Begitu. Ngaji suka duduk luar. Kalau ada masalah pembesar suara, lain hal. Saya tanggung tuan-tuan ni masalah pembesar suara lah. Kalau duduk suka sandar dinding ni, sakit pinggang kan, nak kata apa. Ataupun lampu silau ke apa, sakit lutut, masing-masing lah. Saya sangka baik, saya baik orangnya kan. Apa cerita kan. Memang begitu pun, kita tak boleh semua sangka buruk. Tapi kadang-kadang nasihat juga lah, panggil je lah. Tapi bukan kita nak menyalahkan orang, buruk orang, bukan kaedah kita itu. Nasihat lah apa yang boleh. Pula tu yang orang yang memang dah buat salah, jangan pula bila dah kena jack tu orang kata apa, okey aku ni dah, padahal dah bersalah, dah benda salah mengakulah bersalah. Jangan dah bersalah nak menegakkan pedang basah, tu pun masalah juga. Yang tu yang kata kita ni wajib iktiraf,
Apa yang kita dah buat salah dengan Allah Ta'ala tu wajib iktiraf. Jangan salahkan Allah Ta'ala. Jangan bersihkan diri kita daripada kesalahan tu. Maksud jangan bersih tu, jangan menidakkan kesalahan yang telah kita buat. Jangan menidakkan kesalahan yang telah kita buat tu. Salah tu. Kita iktiraflah apa yang kita dah buat salah. Jadi atas kita bicara kuwah ni, Allah saja pemilik kuwah. Kita tak ada apa-apa kuwah, melainkan apa yang telah beri. Itulah kita dapat pula tu. Bila dia dah beri, dia bagi pilihan. Pilihan atas kita, kenapa kita pilih yang tak sepatutnya dipilih. Ada orang boleh main masjid, tak mau masjid, dia tak nak pilih main masjid. Ada orang boleh dengar kuliah, dia balik pergi dengar berita perdana. Dia suka tengok TV, tengok Astro, tengok Enjoy. Dia tak mau duduk masjid. Ada pilihan kau. Bala atas kau esok. Bukan bala atas siapa-siapa. Fa'in nama ala nafsi, mudarat dia atas diri sendiri. Siapa yang buat benda-benda yang salah, menyalahi daripada perintah Allah Ta'ala, mudarat dia bukan atas orang lain, tapi diri sendiri yang akan menanggung bala dan bencana dia. Baik, sekali lalu gitulah perjalanan kodok qadar. Kita tak biasa tak bicara takrif pun, apa dia takdir, apa dia kodok, belum lagi. Depan ni baru dia nak kata bermula makna qadar itu menjadi oleh Allah Ta'ala akan, yang ni dia bagi sebut apa definisi takdir tu apa, dan kawan dia nanti kodok tu apa. Dan ada khilaf pembahasan tu sikit, nanti ada ilmiahnya, jumpa kemudian lah rasanya. Masuk batu lagi. Saya tak boleh berhenti 10 minit. Mana boleh. Bagi dah faham perjalanan kodok takdir ni pun satu hal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk faham perjalanan kodok qadar ni. Dia tak kita perjalanan tauhid macam mana? Faqul i'malu, kata Allah Ta'ala. Beramallah apa yang sepatutnya kena beramal. Mengajilah apa yang sepatutnya istilahnya patuh SOP syarak. Buatlah. Apa akan jadi? Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Allah Ta'ala dia berhati, dia tengok, dia teliti apa amalan kita. Dia tak daya diberi. Semua tu dijadikan malaikat dia. Kita belajar rakib, atid, penulis, kiraman, katibin, ada korin, macam-macam, tangan, kulit, kaki kita semua jadi saksi. Semua tu akan jadi saksi di atas apa yang kita lakukan. Allah Ta'ala perintahkan faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu, begitu juga wal mu'minun. Rasul pun perhati apa kita dah buat, tepat tak tepat, ikut SOP macam mana dia tunjuk ajar ke kita. Pastikan mana yang ada kawaid yang diajar oleh Rasulullah, itu kita turut. Begitu juga wal mu'minun, orang beriman pun keliling kita, orang yang ada iman, untuk guru para ulama kita, perhati apa kita buat. Dia sedang membetulkan apa kesilapan kita, tengok kita betul tak betulkan perjalanan hidup kita tepat macam mana panduan yang telah mereka beri itu. Ya. Itu kita punya kewajipan. Mengamal, ngaji elok-elok, faham elok-elok apa sepatutnya kena buat. Istilahnya cari sedapat mungkin untuk taat zahir batin, jauhkan maksiat zahir batin. Sambung nanti insya-Allah bermula makna qadar. Allah. Ada soal? Baik. Ya. Soalan mengenai pertanyaan mengenai perkataan nasib baik atau kebetulan. Perkataan tu memang tak baik. Pasal seolah-olah menghilangkan hubung kait dengan ketentuan Allah Ta'ala. Dia ada makna macam tu. Ubah tukar sikit. Kita pergi Melaka, ditakdirkan Allah Ta'ala bertemu dengan dia. Tukar, ditakdirkan Allah Ta'ala. Limpah kuning Allah Ta'ala berjumpa dia 30 tahun tak sejumpa. Allah. Bukan pergi Melaka, kebetulan jumpa dia. Kebetulan. Jadi apa ni? Tukarlah. Faham kebetulan ni. Kata cantik kan? Tukar statement tu. Mungkin kita pun tak pernah mengaji kan? Kita pun orang kata apa? Simak melalui pendengarannya. Simak ala syekh. Syekh kita pula orang ramai, awam. Apa orang panggil marahin. Orang tak betul ni. Kebetulan. Tukar kebetulan tu kepada
Kalau nak tukar sikit adalah ketentuan Tuhan dijumpa kita tu. Tak berguna lah. Ditakdir oleh Allah Ta'ala bertemu majlis tu. Kalau orang tanya, ni pasal apa boleh kahwin dengan kau ni, macam mana boleh jumpa? Ni satu dekat Ulu, satu kat Ilia, macam mana boleh jumpa ni? Ketentuan Allah Ta'ala pertemukan kami dalam satu majlis. Kan kebetulan kan apa satu lagi tadi? Nasib baik. Cuma kalau nak guna kebetulan, sebut kebetulan, tapi hati ni tak pernah berganjak selain pada Allah Ta'ala. Tak apa. Soal, siapa ada macam tu? Ya, payahlah. Macam tu kadang-kadang kita ajar dengan perkataan syariat tu lagi bagus lah, lagi baik. Cuma jangan tak tahu nak tukar pergi kepada ni semua takdir Tuhan ni. Yang ni yang kena mujahadah ni. Kena mujahadah. Bukan susah pun. Bahkan kita dengar murni je. Misalnya tuan-tuan main mengaji ni, dulu tak faham-faham ni. Kebetulan main sembahyang maghrib ni dengar kuliah. Faham aku takdir ni, bab takdir ni. Bukan kebetulan. Ditakdirkan Allah Ta'ala bertemu dengan orang yang mengajar boleh faham. Alhamdulillah. Jangan puji saya, puji Allah Ta'ala. Jangan guna perkataan kebetulan. Habis apa? Ditakdirkan Allah Ta'ala. Dia nak bagi rahmat ke aku punya malam ni. Alhamdulillah. Yang ni ajar kita. Yang tu pun mentauhidkan kita kan. Qada' kan. Istilahnya, apa bahasa pepatah Melayu? Memulangkan sirih ke ganggang. Yang tu bahasanya. Apa? Letak punya tempat. Bertemu buku dengan roh. Tepat. Apa sepatutnya yang kita sebut dengan realiti yang berlaku tu SOP. Dalam bab takdir ni kena betul je. Ketentuan Allah Ta'ala berlaku gini. Best. Kita dengar pun sedap dengar. Masya Allah. Sedapnya. Jadi belajar ubah bahasa tu sikit lah. Cuma boleh jadi salah ke? Dia boleh jadi salah jika sampai melibatkan perkataan tu bukan saja perkataan, sampai melibatkan akidah, lalai langsung dengan Allah Ta'ala, bahkan merasakan kebetulan. Dan kebetulan tu dia faham macam nature lah. Ni pasal apa hujan? Naturally it's happen like this lah. Punya lah. Alam semula jadi. Pasal apa? Butuhkan angin monsun. Nature is nature lah, you know. Sedap is nature lah, you know. Kalau disebut nature tu, betul-betul pretend di atas nature tu by itself, do something. I hear that. Kalau kita kata, ni pasal apa tak hujan ni? Ni peredaran monsun. Ni semua ketentuan Allah Ta'ala. Dia dah tentukan angin monsun dari timur barat, barat daya gini. Ni November, Mac ni nak bertukar dah angin monsun ni. Yang ni. Semua ketentuan Allah Ta'ala. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Siap dalil. Allah Ta'ala yang tukar semua ni. Peraturan manusia ni. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Ketentuan dia. Atas faktor sebut ni, angin monsun barat daya ni ke peristiwa ni ke sentropika, angin ke ni condong sini, condong sini. Itu faktor asbab. Tapi asbab tu yang menentu ni Allah best. Kan cantik yang tu kan. Cuma nak tukar tu lah. Nak tukar. Kita selalunya dah biasa cakap dengan nature. Actually so dengan actually tu faham tu balik kepada peraturan alam tu, tak pergi kepada Allah pencipta alam tu. Yang tu pun suku juga kena betulkan. Mudahkan kita. Sebenarnya mudah kan. Apa? Nak biasakan dengan benda betul. Biasakan benda betul, nisbah bercakap dan itikad. Itikad ni bila betul, yakin ke Allah Ta'ala tu betul, insya-Allah Allah akan mudahkan untuk kita bercakap dengan betul. Insya-Allah. Cuba ajar. Dia kena ajar. Mana kita dah sebut benda yang tak betul tu, ajarkan dia sebut dengan benda tak betul. InsyaAllah. Ada mujahadah. Dia memang mula-mula susah. Sekali saya jawab yang tu. Lain kalau ada? Cukup. Mudah Allah Ta'ala mudahkan kita. Sambung kita nanti. Dia sebut takrif apa dia takdir. Qada apa? Qadar apa? Qada' apa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika badana bada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.